Nama aku Muhammad Zain. Aku bangun seperti biasa dan tiada apa yang berlaku. Aku bersiap untuk pergi ke kelas. Tidak terdetik di fikiran perkara ini akan berlaku. Dengarlah. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini Malaysia has reported its first 2 COVID-19 deaths. The first is a 34-year-old Malaysian man who attended the large religious gathering in Sri Petaling. A 60-year-old Malaysian pastor, meantime, from Kuching, Sarawak, is the second. Now, this comes as a nationwide lockdown is set to begin in the country for 2 weeks. Citizens will not be able to leave Malaysia and visitors will be forbidden from entering. agak melegakan kepada anda semua. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Dalam tempoh PKPP ini, lebih banyak kelonggaran diberikan. Kita belum menang, tapi tak kalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memberitahu beberapa perubahan dalam situasi pandemik sebagai mahasiswa. Perubahan yang pertama adalah kaedah penyampaian. Cara penyampaian yang berubah. Sesi pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan secara online, bukan lagi berhadapan. Perubahan yang kedua ialah jurang digital. Para pelajar perlu akses untuk mengakses kepada platform yang akan digunakan oleh pengajar semasa sesi pembelajaran. Yang ketiga ialah kurang kesiapsediaan digital. Sebahagian para pengajar ada yang kurang berkemahiran teknologi. Mereka terpaksa menyesuaikan diri untuk sesi pembelajaran atas talian. Yang terakhir ialah kesihatan mental para pelajar. Kesihatan mental para pelajar dapat terjejas sekiranya berlaku kesulitan seperti kesulitan internet untuk mereka mengakses platform yang akan digunakan semasa sesi pembelajaran. Ini dapat mengganggu kesihatan mental para pelajar. Selain itu, para pelajar juga memerlukan sokongan daripada pengajar supaya mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari.
Itu adalah antara perubahan yang dapat saya kongsikan pada semua. Terima kasih. Terdapat banyak aktiviti yang dapat dilakukan sepanjang tempoh PKP ini. Antaranya adalah cuba resepi baharu. Seterusnya adalah tonton televisyen. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seterusnya adalah main video game. Selain itu adalah tolong mak buat kerja rumah. Di samping itu, kelas online. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. Seterusnya membeli belah. Think I'm losing my mind. Trying to stay. Dan yang terakhir, ucaplah kucing anda. Salam sejahtera, Waalaikum, Ni Hao. Bahasa COVID-19 adalah bahasa dunia masa kini yang melintasi benua, yang tidak mengira penghuni rumah agama Islam dan bukan Islam. Ini benar-benar bahasa yang menuntut nyawa. Tiada siapa yang dapat menyangkal orang Nusantara seperti Malaysia sedang tekun memahami bahasa COVID-19. Luangkanlah masa anda dengan family anda yang tersayang dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Saya telah meluangkan masa saya dengan beberapa aktiviti pada masa PKP ini. Pakailah mask dan amalkan penggunaan sanitizer. Stay at home. Tengah buat apa? Tengah masak, Mak? Masa pakai helmet dengan mask? Ya, saya dikategorikan sebagai Daddy's Little Princess. With it, group, drop, drop, drop. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. Selamat sejahtera. Semenjak keseluruhan penularan wabak COVID-19 bermula pada tahun ini, hampir kesemua industri negara kita terpaksa ditutup atau dipantau dengan ketat. Hal ini sudah tentu mempengaruhi aktiviti harian normal bagi semua masyarakat Malaysia. Populasi pelajar sama ada dari industri bagi kesemua masyarakat Malaysia. Populasi pelajaran sama ada dari industri awam atau swasta yang mengira 6% berpopulasi keseluruhan Malaysia terpaksa menuntut pembelajaran kelas dan meneruskan pengajaran dari rumah. Hal ini secara tidak langsung telah mengakibatkan kesusahan untuk rakan kolej, berhubungan mengakibatkan kesusahan untuk
Daripada pengalaman saya, teknologi hari ini sangat membantu dalam setiap pergerakan manusia. Malaysia kini menghadapi wabak COVID-19. Oleh sebab itu, semua institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta bertindak melaksanakan pembelajaran secara online dalam talian. Untuk belajar secara online dalam talian, pelajar memerlukan sambungan internet yang laju untuk melancarkan proses pembelajaran. Tetapi, pelajar tinggal di kawasan pendalaman tidak dapat menggunakan sepenuhnya masa dalam talian disebabkan oleh sambungan internet yang perlahan. Justru, pembelajaran dalam talian adalah sangat mudah untuk hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran disebabkan oleh pelajar tidak dapat memberi sepenuhnya tumpuan dalam pembelajaran. Belajar secara online juga boleh membantu untuk menjimatkan wang. Sebagai contoh, pelajar tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk pergi ke institusi yang jauh dari rumahnya atau boleh mengelakkan daripada pembayaran kos penginapan. Sejahtera ke belakang ini, negara kita telah berhadapan dengan krisis pandemik wabak COVID-19. Ramai rakyat Malaysia telah menghadapi pelbagai jenis masalah seperti menyesuaikan diri dalam kebiasaan yang baharu. Contohnya, penjarakan sosial sebanyak 1 meter, memakai pelitup muka dan juga keluar daripada rumah untuk urusan-urusan penting yang dibenarkan sahaja. Cabaran yang kedua ialah masalah kewangan. Penutupan kedai, syarikat dan juga industri menyebabkan sebahagian besar rakyat Malaysia kehilangan kerja. Hal ini menyebabkan mereka tidak mencukupi kewangan untuk membeli barang-barang keperluan hariannya. Selain itu, warga pendidik, pelajar dan juga mahasiswa menghadapi kesukaran apabila mempelajari melalui talian kerana mereka tidak mempunyai alat telekomunikasi yang canggih dan juga tidak mempunyai rangkaian internet yang berkelajuan tinggi. Cara-cara mengatasi cabaran-cabaran berikut ialah kita perlu menyesuaikan diri kita dalam kebiasaan yang baharu supaya kita boleh bersama-sama memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Baru-baru ini, Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang bernilai 250 bilion untuk membantu kita. Selain daripada itu, bantuan RM600 untuk pekerja bercuti tanpa gaji dan juga diskaun pembayaran bil elektrik selama 6 bulan juga dilaksanakan. Bagi warga pendidik yang mempunyai masalah kelajuan internet, sektor-sektor telekomunikasi telah pun memberi percuma internet sebanyak 1 GB untuk pelanggannya. Penangguhan PTPTN selama 3 bulan dan juga penangguhan pembayaran insurans selama beberapa bulan juga dilaksanakan. Sektor-sektor yang dibenarkan buka perlu membuat SOP iaitu Standard Operation Procedure yang selamat untuk para pelanggan dan juga para pengguna. Sekian, terima kasih. Terdapat pelbagai manfaat yang boleh diperolehi sewaktu tempoh PKP. Pada tempoh PKP ini, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM tidak membenarkan pelajar untuk menghadiri pembelajaran secara bersemuka. Sebaliknya, menggunakan pembelajaran dalam talian. Dengan kaedah pembelajaran dalam talian, pelajar-pelajar dapat mempelajari kaedah pembelajaran yang baru. Selain itu, pelajar-pelajar dapat menjimatkan kos sara hidup seperti duit makan, sewa rumah dan lain-lain. Seterusnya, kita juga dapat memberi lebih perhatian terhadap persekitaran luar dan juga di dalam rumah serta kebersihan diri, terutamanya sewaktu pandemik. Akhir sekali, kita juga dapat mendisiplinkan diri untuk menguruskan masa kita di rumah. Malaysia antara negara yang terbaik di dunia dalam menangani COVID-19. Walaupun dengan prestasi yang sangat baik, masyarakat Malaysia perlu digalakkan untuk mengambil langkah perintah kawalan pergerakan PKP dengan lebih serius. Kita sebagai rakyat Malaysia berharap supaya pesakit-pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 ini untuk terus tabah dalam proses pulih dari
made